أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Maksudnya, dan kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menipanya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran, maka kami akan membalasnya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir semasa mereka menerima balasan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kejahatan, kekufuran dan keingkaran orang-orang kafir, khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kalangan penduduk Mekah yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpengalaman dengannya sallallahu alaihi wasallam, melihat benarnya amanahnya, segala akhlaknya yang mulia, mengakui cerdik dan bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibaca Quran, mereka membohongi Al-Quran itu. Ataupun kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, yang sudah diberitahu oleh Rasul-Rasul di zaman masing-masing akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka, menyatakan akan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup sebelum berlakunya hari kiamat. Bahkan kajian yang terkini di zaman baru menggunakan alat-alat komputer dan sebagainya dapat membaca dengan cepat, menemui juga di dalam kitab-kitab agama lain, agama Hindu, agama Buddha, agama Majusi dan agama lain, mendedahkan tentang berita kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka membohongi Al-Quran, membohongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini betapa Allah memelihara Al-Quran itu setelah diturunkan kepada Rasulnya yang dipilih di akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, dan kalau bukan dia sungguh,
kalau sekiranya dia Muhammad SAW itu mereka mencipta kata-katanya sendiri, bukan Quran, bukan firman Allah Ta'ala, dia reka sendiri, dia beritahu kepada orang ini firman Allah, padahal dia reka sendiri. Kalau sekiranya Muhammad itu mencipta sendiri kata-kata, bukan semua, sebahagian Quran itu direka-rekanya, la akhadna minhu bil watin, la akhadnahu minhu bil yamin, nascaya kami bertindak ke atasnya dengan tindakan yang kuat dan keras. Asal perkataan yamin dengan makna tangan kanan, tangan yang paling kuat, dibandingkan tindakan yang kuat, yang keras. Aku akan hukum dia serta-merta, Tuhan kata, dengan tindakan yang kuat. Kalau sekiranya Muhammad itu mereka sendiri kata-kataku dan firman aku. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putuskan tali jantungnya. Tali jantung ni mukjizat Al-Quranul Karim. Mana tahu jantung ni ada tali dia, ada orak dia, ada saraf dia yang menyambungkan darah. Kalau tertutup, orak tu mati selalu. Kalau putus, orak tu mati selalu. Quran memberitahu, manusia mana tahu zaman dulu. Sekarang ni barulah orang tahu menggunakan alat-alat moden. Rupanya jatuhnya ada saraf dia, ada orak dia, ada tali dia yang menyambung. Ada spare part pula dekat besi boleh sambung pula buat pembedahan jantung. Rupanya jantung ni ada saluran dia, ada orak dia yang menyambung, menyalurkan darah kepada tubuh badan bagi menghidupkan manusia. Kalau putus orak tu, tersekat orak tu, boleh jadi mati. Quran mendedahkan, kalau sekiranya Muhammad SAW yang aku pilih ni reka-reka Quran, aku kerak tali jantung dia, mati serta-merta. Di sini mukjizat ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim yang kita kena sedar. Menandakan Muhammad belajar di mana? Jatuh ni ada orak, jatuh ni ada tali. Muhammad belajar di mana? Dia lulus fakulti perubatan, mengaji sains di mana? Tak mengaji di mana? Ini daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan. Kalau sekiranya Muhammad itu mencipta, aku kerak tali jantung dia, kerak saraf jantung dia, putus terus. Bukan sahaja sekat, putus terus, mati serta-merta dia. Ini amaran daripada Allah Ta'ala untuk menyertakan Quran sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, bukan reka-reka Nabi Muhammad SAW. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang dapat memeliharanya. Tak ada siapa yang boleh halang kalau aku nak matikan Muhammad ni. Tak ada siapa yang boleh sekat. Betapa kasihnya sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi SAW, sehingga dalam peperangan Uhud, apabila pertahanan di bukit sudah ditawan oleh musuh, Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya, sahabat-sahabat yang menjaga Nabi menadah belakang mereka, melindungi Nabi SAW. Nak tahan dengan menjaga dakdang, dengan perisai, tadah belakang, menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka mempertahankan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi berada di Mekah, apabila Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya nak buat sesuatu yang zalim terhadap Nabi SAW, lalu Abu Talib, pak saudara yang sayang ke Nabi, panggil anak beranak semua sekali bermesyuarat dan membuat perjanjian untuk mempertahankan Nabi SAW di atas nama keluarga. Sehingga Abu Jahal tak berani nak buat ke Nabi, kerana Abu Talib ada dan keluarga yang kuat mempertahankan Nabi SAW. Tapi Tuhan kata, kalau Nabi itu pelawak, Nabi itu bohong, aku kerak tali jantung dia. Tak ada siapa yang boleh mempertahankan Nabi. Menunjukkan bahawa Quran sebenarnya daripada Allah. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, maka sesungguhnya Al-Quran itu tadhkiratun, peringatan, pengajaran, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takutkan Allah, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, percaya kepada adanya hari pembalasan,
Kalau lawan Allah Ta'ala kena hukum dunia, kena hukum di akhirat. Percaya menyebabkan mereka bertakwa kepada Allah. Maka mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana disebut pada permulaan surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah, yang kita doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Kemudian surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ayat ini menyatakan wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Quran juga adalah peringatan. Bukan saja petunjuk, peringatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah yang jadikan Quran peringatan dalam hidup di dunia dan hidup di hari akhirat. Dalam hidup di dunia Quran kata haram, haram. Quran kata halal, halal. Quran kata orang buat jenayah kena hukum qisas, kena bunuh, bunuhlah. Kena bayar diat, diatlah. Quran kata kalau orang melakukan kesalahan akhlak, hukum hududlah. Kalau pakai hukum lain tak boleh. Hanya mereka yang bertakwa saja. Kalau mereka yang duduk bercakap tak boleh pakai, zaman learning tak boleh pakai, itu tak ada takwa dalam diri dia. Kalau tak ada takwa boleh tahan, tak ada iman pula. Iman tak ada habis. Batal iman dia. Punuh ganung habis. Jangan main-main. Semua yang ada dalam Quran, sama ada yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan munakahat, perkahwinan, keluarga, berkahwin, bercerai, nafkah dan sebagainya, yang berkait dengan jual beli, dengan pertanian, yang berkait dengan politik, berkait dengan undang-undang dalam negeri, undang-undang antarabangsa, yang berkait dengan segala-galanya adalah tadhkiratul lil muttaqin. Peringatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang takutkan Allah, gerun untuk melanggar perintahnya dan bersedia untuk menunaikan perintahnya bila-bila masa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami, yakni kami Allah, lana'lamu, kami tahu, anna minkum mukadzibin, ada di kalangan kamu orang-orang yang membohongkan Quran. Aku tahu, Tuhan kata, ada kalangan kamu yang tak percaya ke Quran. Kata bohong pula Quran ni. Tak betul Quran ni. Ada kalangan kamu yang begitu. Bukan saja di zaman Nabi SAW, termasuk di zaman sekarang ni pun. Dok tapi perangai. Kalau mulut dok, tekoh laku perangai menunjukkan dia membohongi Al-Quran. Tak percaya ke Quran. Tak usah nak ngelak lah. Tak usah nak tipu, nak mengelak. Orang boleh mengelak, Tuhan tak boleh mengelak. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, maka sesungguhnya ia menyebabkan penyesalan terhadap orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar akan menyesal akhirnya. Menyesal di dunia bila dah tua dah, bila nak mati. Kalau tua bertaubat boleh tahan. Tua tak bertaubat juga, nyawa sampai ke halqam baru nak bertaubat, tak jadi apa. Hari kiamat lebih menyesal lagi. Tak ada guna lagi untuk nak balik ke dunia. Tuhan tak izin dah. Bila habis tamat riwayat dunia, masuk alam akhirat, tak boleh balik lagi. Lahasratun 'alal kafirin, membawa penyesalan terhadap orang-orang yang kafir. Orang yang kafir akan jadi kesal dalam semua perkara yang berkait dengan Quran. Penunjuk Quran dia tak ikut. Quran kata benda yang memabukkan haram. Arak haram. Kenapa arak diharamkan? Kerana dia mabuk. Dikenali maqasidus syariah. Syariah ada maqasid dia. Tuhan haramkan arak, maqasid dia ialah kerana mabuk. Maka tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Beri namalah apa-apa pun. Kalau memabukkan, merosakkan akal, haramlah. Maqasidnya arak. Arak je sebut dalam Quran. Benda lain tak ada sebut dalam Quran. Tak apa-apa
Dia buat mat yang begitu. Kena tengok maqasid dia. Maqasidnya ialah kerana memabukkan. Begitulah hukum-hukum yang lain ada maqasid dia. Jangan duduk helak. Ada maqasid, ada tujuan dia. Tujuan hukum syarak. Bukan saja hukum syarak, tujuan hukum syarak mesti dikaji. Jangan kita reka-reka. Wa innahu, dan hari ini maqasid, tujuan hukum-hukum jenayah dalam Islam untuk mewujudkan keamanan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Tuhan kata, bila Islam ditegakkan, dilaksanakan hukum syariatnya, maka negeri jadi aman. Perampok, penyamun, pencuri, segala penjahat tak berani. Bila hukum Allah dilaksanakan, maka berlakulah keamanan. Keamanan adalah kemuncaknya. Tapi tak boleh pakai hukum Islam. Tak pakailah. Kena pakai hukum manusia, hukum hak England, hak Amerika, hak Perancis. Tinggal syariat Allah, maka maqasidnya, tujuannya tidak tercapai. Berlaku dalam keadaan hidup yang menakutkan, yang menyusahkan. Curi sana, curi sini, merampok sana, merampok sini, rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini, keliling pening. Ini kerana tak laksanakan syariat Allah. Wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya ia Al-Quran adalah haqqul yaqin, yang benar, yang meyakinkan. Bukan saja benar, kita percaya benarnya, meyakinkan benarnya. Kita lihat dengan mata kita sendiri, rasa sendiri, Quran adalah benar, yang wajib kita yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka mengucap tasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Sahabat tanya Rasulullah, nak tasbih masa mana? Nabi kata, fi ruku'ikum, ketika kamu rukuk. Sabbihisma rabb, subhana rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, pada masa rukuk. Betul, sabbihisma rabbikal a'la. Sampai Rasulullah, kat mana nak sebut? Nabi kata, inda sujudikum, subhana rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Itulah disunnahkan tasbih pada masa rukuk dan sujud. Wallahu a'lam.